Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan, ibu bapa kepada semua anak-anak murid prasekolah kebangsaan Cenderak. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan garis panduan pembukaan semula prasekolah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia baru-baru ini. Baik, dalam garis panduan ini ada 3 perkara pokok yang dibincangkan. Yang pertama ialah tujuan, yang kedua peranan dan tanggungjawab, yang ketiga pelaksanaan. Baik, untuk hari ini saya ingin menerangkan berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Ya. Baik, sebelum itu saya terangkan sedikit berkaitan dengan tujuan garis panduan ini dikeluarkan. Adalah sebagai rujukan dan panduan kepada para sekolah, tadika kerajaan dan swasta. Ya. Baik, kemudian saya pergi kepada peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Ya. Baik, yang pertama ialah sini ibu bapa penjaga perlu mengambil tindakan seperti berikut. Yang pertama, memastikan anak-anak jagaan berada dalam keadaan sihat sebelum hadir ke prasekolah. Anak jagaan yang tidak sihat tidak dibenarkan hadir. Baik, contohnya kalau anak-anak ada sesama, demam, batuk dan sebagainya, itu gejala tidak sihat, tak perlu hadir sekolah lah. Yang kedua, memastikan anak-anak jagaan menjaga kebersihan diri. Di sekolah nanti kita akan ajar anak-anak ini sentiasa membasuh tangan mengikut masa telah kita tetapkan. Yang ketiga, menghantar dan mengambil anak-anak jagaan mengikut waktu yang ditentukan. Ya. Jadi jadual anak-anak seperti biasa, tetapi untuk kali ini kita minta tuan-tuan menghantar anak-anak ke sekolah pada pukul 7.30 pagi. Ya. Yang seterusnya, menggalakkan anak-anak jagaan memakai pelitup muka. Ya. Anak-anak jagaan berimuniti badan yang rendah mesti sentiasa memakai pelitup muka, manakala anak-anak jagaan yang tidak boleh mengurus pemakaian pelitup muka tidak perlu memakai ini. Katakanlah anak tuan-tuan bisa semua ataupun dia memang ada asma, semput dan sebagainya, itu perlu memakai pelitup muka dari rumah lagi. Ya. Kemudian mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis prasekolah untuk menghantar dan mengambil anak-anak jagaan. Jadi kita tidak benarkan ibu bapa masuk ke sekolah, cuma turunkan anak di depan pintu pagar sekolah, kemudian cikgu akan menguruskan anak-anak ini supaya masuk ke prasekolah. Kemudian seterusnya, memastikan anak-anak jagaan tidak membawa beg sekolah dan bekalan makanan. Pengecualian diberikan kepada anak-anak jagaan yang memerlukan makanan dengan kebenaran pihak pentadbir sekolah. Jadi anak-anak datang sekolah ni tidak perlu bawa beg dan bekalan makanan, kerana di sekolah makanan telah disediakan. Tuan-tuan juga digalakkan untuk membawa sudu, garpu, bekas makanan sendiri, digalakkan. Kemudian yang seterusnya ialah pelaksanaan. Baik, pengoperasian prasekolah. Tempoh masa operasi adalah seperti yang ditetapkan dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Jadual macam biasalah. Kehadiran murid ke prasekolah, tadika semasa pembukaan semula bergantung kepada kapasiti murid darjah dengan mengkira penjarakan sosial. InsyaAllah murid kita semuanya berada dalam satu bangunan prasekolah yang sedia ada sebelum ini lah, tidak dipecahkan ke bilik-bilik lain. Ibu bapa penjaga digalakkan untuk menghantar anak mereka ke prasekolah bagi memastikan murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran asas sebagai persedia untuk pelajaran seterusnya. Oleh kerana murid kita dah lama bercuti 3 bulan lebih, jadi kita galakkanlah anak-anak tuan dan puan ini supaya hadir ke sekolah apabila mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Baik, waktu tiba dan pulang. Waktu tiba, perkara yang perlu dilakukan apabila murid tiba di sekolah adalah seperti berikut. Guru ataupun PPM merekodkan suhu badan murid di hadapan ibu bapa penjaga masuk kelas. Jika suhu badan murid mencecah 37.5 darjah Celsius dan ke atas, ibu bapa penjaga perlu membawa pulang anak jagaan untuk dapat rawatan. So, semua anak murid yang sampai ke sekolah, di pintu pagar sekolah itu, nanti guru akan mengambil suhu murid-murid ini. Jadi kalau suhunya melebihi 37.5, tuan-tuan dan puan kena terus bawa anak tuan pulang lah, untuk dibawa ke hospital, untuk pemeriksaan seterusnya. Kemudian murid mesti mencuci tangan sebaik tiba di kelas. Ini tempat cuci tangan sudah sediakan. Murid duduk tempat telah ditetapkan. So murid ini tidak boleh pergi tempat lain. Meja mereka telah ditetapkan, ada nama mereka di situ. Murid bersarapan dan melakukan aktiviti tempat masing-masing. Sebenarnya murid ini makan bersarapan di meja mereka, bukan duduk lagi di lantai seperti yang sebelum ini.
Guru dan PPM memastikan tiada pencampuran antara satu guru dan guru lain. Baik, untuk aktiviti ni dalam kelas, murid ni tidak boleh lagi melakukan aktiviti berkumpulan seperti sebelum ini. Mereka hanya duduk di meja mereka yang telah ditetapkan. Okay, waktu pulang, waktu balik. Perkara yang perlu dilakukan apabila murid pulang dari sekolah adalah seperti berikut. Guru memberikan pesanan dan bahan tugasan dengan keadaan selamat kepada ibu bapa tentang aktiviti pelajaran di rumah. Kemudian ibu bapa penjaga digalakkan bawa anak-anak jangan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Jadi kalau boleh terus bawa balik lah, tak perlu berjalan ke tempat lain anak-anak ini. Baik, yang seterusnya pengajaran dan pelajaran di sekolah. Pelaksanaan PDP dilaksanakan berdasarkan aktiviti yang terkandung dalam KSPK dengan memberi penekanan kepada aspek keselamatan dan kesihatan. Guru dan PPM perlu memastikan perkara berikut dipatuhi. Perbualan awal, ini dalam kelas, nanti bila mereka dah masuk kelas, mengikut dalam KSPK mereka ada perbualan awal. Murid berada di tempat duduk masing-masing semasa perbualan awal, tidak boleh pergi tempat lain. Murid dididik tentang amalan keselamatan dan kesihatan diri semasa berada di kelas dan di rumah. Nanti guru akan ingatkan. Waktu rehat, murid mengamalkan penjarakan sosial semasa mencuci tangan, iaitu 1 meter. Kita dah tandakan jarak itu. Dan murid makan di tempat masing-masing. Seperti mana saya beritahu tadi, murid hanya makan duduk di kursi dan meja mereka saja, tidak perlu bergerak ke tempat lain. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan. Ini kita takkan bagi. Maksudnya kalau murid ini makanan mereka hanya makan dan mereka tidak perlu berkongsi dengan kawan. Kalau mereka tak habis makanan tu, tak perlu bagi kepada kawan. Kemudian murid membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan. Ini akan dibantu oleh guru dan PPM. Aktiviti PDP, melibatkan pihak luar dalam PDP secara bersemuka tidak benarkan. Maksudnya orang luar tidak boleh datang sekolah, kepala sekolah untuk mengajar ataupun buat aktiviti. Ini hanya guru saja. Murid mesti mencuci tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti. Kita dah sediakan tempat khas untuk murid membasuh tangan mengikut penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Okey, yang ini pembelajaran ini akan seperti biasalah, 1 dan 2 orang saja kalau guru untuk membuat aktiviti kumpulan. Okey, kemudian memastikan bahan dan peralatan di seksi ini sebelum dan selepas digunakan. Sebab peralatan yang digunakan dalam kelas ini tidak boleh berkongsi. Cikgu ditetapkan alat-alat yang digunakan hanya untuk seorang saja boleh menggunakannya. Aktiviti PDP di luar bilik darjah hanya boleh dilaksanakan di persekitaran bilik darjah dengan mengamalkan penjarakan sosial. Penggunaan kemudahan dan alat perangkat luar tidak benarkan. Lawatan belajar pun tidak benarkan. Okey, kemudian seterusnya aktiviti penutup, guru dan murid berkongsi pengalaman pelajaran pada hari tersebut dengan memberikan penekanan tentang aspek keselamatan dan kesihatan. So untuk maklumat tuan-tuan di sekolah kita akan memberi penekanan tentang aspek keselamatan ini pada murid sebanyak 3 kali, pada waktu pagi, waktu rehat dan waktu sebelum balik. Kemudian guru memberi pesanan tentang amalan kebersihan dan aktiviti pelajaran di rumah. Jadi inilah antara garis panduan yang ditetapkan dalam Kementerian Pendidikan untuk panduan kita bersama. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat balik ke sekolah belajar dalam keadaan selamat. Sama-samalah kita doakan. Itu saja untuk maklumat tuan-tuan. Sekiranya ada perkara tidak tuan-tuan dan puan kurang jelas dan sebagainya, boleh berhubung terus dengan pihak sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.